Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Ahlan wa sahlan fi darsina al-yawm wa ma'akum al-ustadh Taufiq Ismail. Darsuna al-yawma insyaallah bi'unwan al-fasahah. Intazirna ba'da al-fasil. Ahlan bikum min jadid. Selamat datang kembali. Baiklah anak-anak, kita mulakan pelajaran kita pada hari ini dengan ta'rif al-fasahah lughatan. Ta'rif ataupun definisi al-fasahah dari segi bahasa. Tayyib, al-fasahatu lughatan az-zuhuru wal bayanu. Az-zuhuru wal bayan. Fasahah dari segi bahasa ialah az-zuhuru, nyata, wal bayanu, terang. Nyata dan terang. Baiklah anak-anak, ada yang bertanya, kenapa setiap kali kita membicarakan mana-mana tajuk di dalam ilmu balaghah ataupun dalam ilmu-ilmu yang lain, kita mesti datangkan ta'rif dari segi bahasa terlebih dahulu? Apakah maksud ta'rif dari segi bahasa dan apa tujuannya? Baik, di sini Ustaz nak bagi tahu. Maksud definisi dari segi bahasa ialah makna perkataan tersebut yang kita ambil daripada kamus ataupun mu'jam. Tujuannya adalah untuk kita mengetahui makna asal bagi perkataan tersebut. Itulah tujuannya. Taib anak-anak. Seterusnya yang kedua, al-fasahatu istilahan. Apakah itu ta'rif dari segi istilah? Ta'rif dari segi istilah bermaksud ta'rif ataupun definisi yang diberikan oleh pakar dalam ilmi al-balaghah, bukan direka-reka oleh saya. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan ta'rif dari segi istilah. Jadi lepas daripada ni, kalau anak-anak jumpa ta'rif dari segi istilah, ingat maksudnya adalah ta'rif itu daripada pakar dalam bidang tersebut. Mal fasahatu istilahan. Apakah fasahah dari segi istilah? Al-fasahatu istilahan al-kalamul wadihu bi alfazin ma'lufatin wa ghairi mu'aqqadatin. Fasahah dari segi istilah adalah al-kalamul wadihu. Kalam tu maksudnya jumlatun mufidah, jumlah yang sempurna, lengkap, boleh difahami. Al-wadihu, jelas, terang, tidak ada kekeliruan di dalamnya. Bi alfazin ma'lufatin, dengan menggunakan lafaz-lafaz ma'lufatin yang standard. Maksud standard, semua orang faham, tak kira mai dari mana, daerah mana, kawasan mana, negeri mana, tak kira, semua faham. Itu dimaksudkan dengan ma'lufah, standard. Kemudian wa ghairi mu'aqqadatin, dan tidak ada pada lafaz-lafaz yang digunakan untuk buat kalam tadi ni, tidak ada ta'qid. Apa maksud ta'qid? Ta'qid dengan makna kalam yang digunakan itu ataupun lafaz-lafaz yang digunakan dalam kalam tersebut tidak jelas maknanya, khafiyud dalalati ala al-ma'na al-muradi, iaitu tidak jelas makna yang dikenaki daripada kalam tersebut. Sama ada perkataan yang digunakan itu disusun dengan cara yang tidak betul dalam ayat ataupun perkataan itu digunakan pada tempat yang salah. Jadi fasahah merujuk kepada kalam yang sempurna, yang jelas, tidak menggunakan perkataan-perkataan melainkan perkataan-perkataan yang standard sahaja, dan perkataan yang digunakan itu jelas maknanya, tidak ada ta'qid, maksudnya tidak ada perkataan-perkataan yang tidak jelas maknanya. Baik, seterusnya kita lihat contoh. Apakah contoh-contoh bagi al-fasahah? Untuk pengetahuan anak-anak, boleh saja anak-anak datangkan contoh-contoh daripada mana-mana ayat Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana semua ayat Quran, semua hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fasih. Tidak ada melainkan yang fasih semuanya. Ayat Quran adalah afsahul kalam, kalam yang paling fasih, wa asdaquha, dan kalam yang paling benar. Taib. Jadi hadis merupakan contoh bagi fasahah kerana semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu fasih. Dan bagindalah afsahun nasi kalaman, manusia yang paling fasih nisbah kepada percakapan. Taib. Seterusnya, yang ketiga, jom kita lihat contoh-contoh bagi kalam-kalam yang tidak fasih pula. Kita ambil dua contoh di sini. Yang pertama, ramaitu bil anqafir, aku lempar al-anqafir, aku lempar al-anqafir. Al-anqafir bermakna at-ta'am ghair ma'dum, makanan yang tidak berlauk. Dia ada nasi tapi tak ada kuah, tak ada gulai, tak ada ayam goreng, tak ada ayam KFC, tidak ada dalcin,
baca tidak ada lauk melainkan semata-mata nasi. Jadi bila tak ada lauk dia pun tak lalu nak makan. Akhirnya dia kata ramaitu bil anqafir, kulepak buanglah makanan tersebut, iaitu al-anqafir. Baik, perkataan al-anqafir adalah contoh bagi perkataan yang tidak fasih. Kenapa tidak fasih di sini? Kerana ada di dalamnya al-usru fin nutqi, susah nak sebut. Baik, susah nak sebut ni anak-anak bukan nilai pada diri kita yang tak tahu apa-apa ni. Kita ni pala tahu je. Jadi nak menentukan susah sebut ataupun tidak ini terpulang kepada orang Arab lah. Kita orang Melayu tak boleh kira lah. Semua benda kita boleh sebut. Bagilah apa pun kita boleh sebut. Kita boleh kata kerana lidah kita ini memang lagu tu. Tapi kalau orang Arab perkataan al-anqafir ni kali pertama sebut memang susah. Jadi nak tahu susah tak susah ni kembali kepada orang Arab itu sendiri, bukan kita sebagai orang Melayu ataupun orang-orang Indonesia dan sebagainya. Kerana kita ini lain, kita boleh sebut apa saja dengan lidah yang Tuhan kurniakan. Baik, contoh yang kedua, qala al-a'rabiyyu, berkata seorang Arab Badui apabila ditanya kepadanya berkenaan dengan untanya, "Unta hang duk di mana?" Dia pun jawab, "Taraktu naqati tar'a al-huqa." Taraktu, aku biarkan untaku memakan tumbuh-tumbuhan yang bernama al-huqa. Al-huqa merupakan nabatun tara'ahu al-ibil, makanan kepada unta. Jadi perkataan al-huqa ini adalah perkataan yang tidak fasih ladal balaghiyin, di sisi ulama balaghah dan orang Arab. Kenapa? Kerana perkataan tersebut iaitu al-huqa terdapat huruf-huruf yang mutaqaribah al-makharij, huruf-huruf yang berdekatan makhraj. Ada ha, ain, ada kha, guna ain semula. Jadi huruf-huruf yang ada dalam perkataan al-huqa itu berdekatan makhraj sehingga menyebabkan susah nak sebut. Jadi huruf-huruf yang ada di dalamnya itu berdekatan makhraj, maka menjadi asbab kepada susah nak sebut. Ini yang disebut sebagai tanafuru al-huruf. Tapi Ustaz tak nak bincanglah berkenaan dengan tanafurul huruf, al-gharabah, keaiban-keaiban yang ada dalam mana-mana perkataan yang menyebabkan perkataan itu tidak fasih. InsyaAllah Ustaz akan jelaskan dalam video yang akan datang dengan lebih terperinci, InsyaAllah. Itulah dua contoh yang kita boleh ambil daripada pelajaran hari ini berkenaan dengan perkataan-perkataan ataupun kalam-kalam yang tidak fasih. Jadi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk semua. Idza kana ladaikum su'alun aw istifsarun, sekiranya anak-anak mempunyai soalan dan pertanyaan yang ingin diutarakan, faddalu uktubu fi ta'liqat, silakan tulis soalan-soalan itu di ruangan komen. Wa bihadza nunhi darsana al-yawm wa dumtum fi ri'ayatillahi wa amnih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.